Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir pada malam ni. Jadi kita akan mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita akan masuk kepada topik baru hari ini, iaitu tajuk rangkaian dalam teori graf. Dan soalan ni saya tak nak explain banyak sebab tajuk ni mungkin akan jadi soalan yang mungkin susah atau mungkin senang, bergantung kepada pelajar lah. Jadi saya just terangkan berdasarkan soalan apa orang kata, modul lah, okey, modul latihan. Jadi bukan yang saya ajar secara fully, bukan saya ajar fully tajuk ni, tapi hanya secebis-secebis pengetahuan sahaja berkenaan dengan rangkaian teori graf. Jadi selebihnya tu mungkin awak kena explore sendirilah. Jadi apa yang saya terangkan pada tajuk ni untuk soalan 1 sampai 4 adalah basic sahaja. Okey, basic pengetahuan sahaja. Jadi saya harap untuk basic ni lah yang pelajar semua kena pegang. Okey, dan kena faham. Supaya nanti kalau ada apa-apa soalan lain boleh buatlah. Okey. Jadi kita akan mulakan untuk soalan yang pertama dululah untuk yang sesi pertama. Jadi kita kena tengok dululah apa soalan ni punya bentuk. Okey. Ni soalan nombor 1 ni diberi graf A dan diberi graf 1 dan graf 2 jadi ada beza antara dua graf ni. Ada beza antara dua graf ni, dan kalau kita lihat kat sini kita kena kenal pasti bucu dia lah. Kita kena kenal pasti bucu dalam graf ni, dan kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D, kita ada E dan F. Jadi plot-plot semua ni merupakan bucu lah. Okey, plot tu merupakan bucu. Biasanya kita suka tulis bucu tu sebagai V. Okey, V atau vertices dalam bahasa Inggeris. Okey. Dan kita nyatakanlah apakah bucu-bucu yang ada dalam graf tu kan. Jadi kita tuliskan A, B, C, D, E dan F. Okey. Ini adalah dia punya bucu sahaja. Jadi belum lagi jawab soalan. Cumanya kita kena pastilah ada berapa bucu kan. Bucu tu adalah setiap dot yang ada dalam graf. Jadi sama juga dengan graf yang lagi satu tu, yang kedua ni, dia pun ada A, dia ada B, dia ada C, D, E dan F. Sama juga. Jadi V adalah A sampai F lah. Jadi ada 6 bucu. 6 bucu yang ditulis dalam huruf. Okey. Itu kita tulis sebagai V. Okey, kemudian kita kena kenal pasti soalan dia lah. Okey, soalan ni cakap nyatakan darjah bagi bucu A, C dan F bagi setiap graf berikut. Maksudnya kat sini kita ada V. Okey, V tu maksudnya darjah lah. Satu plot ni satu huruf. Okey. Dan sekarang ni kita tengok graf pertama, kita nak nyatakanlah berapakah darjah bagi A, berapakah darjah bagi C dan F. Sama juga yang kedua. Yang kedua pun kita kena nyatakan berapakah darjah dia A, C dan F. Darjah ni senang je kalau kita nak kira. Kita kena ikut konsep satu bucu ada berapa rangkaian. Okey, satu bucu ada berapa rangkaian. Jadi untuk kita kenal pasti, satu contoh yang saya letak kat sini, contohnya satu huruf X satu bucu X ni kita ada pergi kepada bucu yang lain. Maksudnya macam ni lah.
Dia adalah satu rangkaian biasa, rangkaian yang orang kata rangkaian biasa, maksudnya dia straight line. Dia straight line untuk bucu X. Okey, bucu X ni ada straight line sebanyak 2. Ni 1. Okey, ni 1. Yang ni adalah 2. Maksudnya dalam bucu X tu ada 2 rangkaian. Jadi kita boleh katakan X tu darjah dia ada 2 darjah lah. X sama dengan 2. Sebab dia ada 2 rangkaian. Ini rangkaian yang mudah, maksudnya sangat-sangat senang sebab kita boleh kira kalau dia straight line bersamaan dengan 1 lah. Kalau dia straight line memang bersamaan dengan 1. Okey. Jadi ada lagi satu contoh. Apabila kita punya plot ni, kita ada rangkaian seperti ni, double. Rangkaian double macam ni. Okey, rangkaian double macam ni dan kita ada lagi satu rangkaian lain. Rangkaian lain dia pergi kat sinilah. Contoh contoh. Jadi kat sini kita baca macam mana? Kita akan baca warna biru ni sebagai rangkaian yang pertama untuk X. Okey. Kemudian untuk yang double ni macam bentuk bujur ni, ni kira sebagai satu lah setiap satu ni satu, dalam ni satu. So ada 3. Okey, ada 3 rangkaian untuk X. Jadi X sama dengan 3. Itu contohlah. Jadi sebenarnya bacaan dia, kalau bentuk straight line kita baca 1. Kalau bentuk bujur sebenarnya dia adalah setiap satu tu adalah 1. Okey. Jadi satu rangkaian sebenarnya sama dengan 1. Okey, satu rangkaian sebenarnya sama dengan 1. Okey, kena ingat yang itulah. Jadi senang je awak nak kira kalau kita kena cari darjah bagi X ni, kita kira berapakah rangkaian yang terhasil dalam X. Okey, dalam plot X ni. Cumanya ada satu perkara yang awak kena tahu lagi, ada satu rangkaian yang kita panggil dia sebagai gelung ni namanya gelung, warna merah ni namanya gelung. Gelung ni maksud dia dia tak tahu tempat dia lalulah, maksudnya rangkaian ni dia akan berputar ataupun kita dalam bahasa Inggeris dia panggil looping. Okey, looping maksudnya dia akan berulang. Okey. So untuk pengetahuan pelajar, kita tak tahu sama ada dia bermula dari atas, okey, pergerakan dia bermula daripada atas ataupun pergerakan dia bermula dari bawah. Jadi sebabkan tu gelung ni kita baca sebagai 2. Dia special sikit lah. Gelung ni kita baca sebagai 2. Maksudnya satu gelung ni, satu bulatan ni, okey, satu bulatan ni rangkaian dia adalah 2 sebenarnya. Bukan rangkaian tu 2 tapi darjah dia adalah 2. Okey, dia adalah 2 darjah. Rangkaian dia satu je, cuma dia ada 2 darjah. Gelung ni dia special sikit, dia 2 darjah lah. Kalau campur dengan yang satu ni, dia akan jadi total 3. Dia maksudnya satu ni yang straight line ni kan 1. Gelung ni bulatan ni maksudnya 2. So 1 campur 2 dapat 3 lah. Jadi kiranya dalam bucu X ni totalnya ada 3. Itu adalah basic cara mengira cara mengira darjah dalam gambaran. Okey, basic kita kira dalam bentuk gambaran. Okay, now kita lihat gambar dia, gambar soalan yang sebenar. Okey, kita baca A dulu kita baca A dulu. So bucu A terletak kat mana? Ni bucu A bucu A. So dekat dalam bucu A ni kita ada gelung. Kita ada gelung. So gelung ni kita baca dia berapa darjah? Kita baca dia sebanyak 2 darjah. Okey, gelung ni kita baca sebanyak 2 darjah dan kita akan baca juga rangkaian yang lain yang menghubungkan bucu A. Dekat sini 1. Okey, kalau nampak sekejap saya guna warna lain. Ini 1 lah. Nampak yang garisan AF ni? Ini 1. Kemudian apa ni double punya gelung, double punya gelung pula. Orang panggil apa? Berbilang tepi kan? Berbilang tepi ni maksudnya setiap satu ni 1 lah. Jadi A kepada B ni sama dengan 1. Okey, ni 1. Okey, kemudian ada lagi satu yang macam ni.
Dia cuma double lah. Okey, dia double. Jadi saya letak satu macam ni lah. Okey. So sekarang ni ada berapa yang kita boleh kira dekat A? Ada berapa rangkaian yang ada rangkaian pula. Ada berapa darjah dekat A untuk gambar yang pertama? Cuba tulis kat ruangan komen. Okey. 5 sebab gelung ni 2 dan yang lain semua setiap satu wayar tu satulah kita baca. Okey, jadi apa ni? Totalnya adalah 5 jadi kita pun jawab 5. Senang je cara kira dia. Tak complicated pun. Cumanya kita kena tahulah kalau gelung ni special sikit, dia ada 5. Okey. Yang B ni tak payah carilah sebab soalan tu tak tanya pun. Okey, kita lihat C. C dekat gambar pertama ni ada berapa Kalau kita lihat kat sini ada berapa? Cuba kira. Okey, C kat sini cuba kira. C sama dengan 4. Jadi maksudnya kat sini kalau kita kira dekat bucu C ni ada 4 wayar ada satu kat sini, ada lagi satu kat sini. So kiranya kita baca macam ni lah. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. So 4 wayar tu ataupun 4 rangkaian tu pergi kepada bucu C, kita anggap dia sebagai darjah dan dia ada 4 lah. Okey, 4 darjah. Jadi betul lah C sama dengan 4. Okey. Last sekali F. Cuba kira F. Berapa banyak? Kira pelan-pelan F kat tengah-tengah ni, cuba tengok. Okey, 7 betul lah tu. Sebab senang je cara kira dia. Kita lihat macam mana. Okey, so tengok kat sini. Kita start dengan F Kita start dengan bucu F tengah-tengah ni. Wayar yang pertama macam ni. Wayar yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Keempat macam ni. Kelima. Keenam. Dan ketujuh. Oops. 7 macam ni. So dia ada 7 darjah kat situ. Okey, kita ada 7. So senang je. Setiap satu ni satu markah sebabnya dia tanya berapa darjah, kena tekalah, kena kira daripada gambar. Okey. Itu selesailah. Rangkaian ni macam mana pelik sekalipun bentuk dia, yang penting cara kira dia senang. Kita kena kira dari bucu tu, dari bucu tu sendiri kita kira berapakah rangkaian yang ada. Yang specialnya satu, specialnya kalau ada gelung. Gelung ni kita kira double lah. Okey, kita kira sebagai 2. Jadi kena alert dengan gambar tu. Okey. Yang gambar kedua ni senang, jadi saya tak perlu tanya pun. Sebab ini saya rasa awak dah boleh tahu dah jawapan dia apa kan. Okey, so kalau A ni, kalau kita tengok bucu A kat sini, kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3. So jawapan dia 3 lah. Senang je kan. Okey, sama juga dengan C. C ni maksudnya kita baca dari C ni, daripada bucu yang C. Okey, kemudian kita kira sini 1, sini 2, 3 dan 4. Jadi C itu ada 4 sahaja rangkaian. Okey, dan last kali F ada 2 lah sebab dia menunjuk kepada atas dan tepi sahaja. Jadi F tu ada 2. Jadi settle lah. Kita punya soalan pertama dapat 6 markah. Banyak markah dia, kadang-kadang 4 markah sahaja sebab dia mungkin masuk dekat bahagian A sahajalah. Cumanya biasa dia akan tanya kirakan darjah, kadang-kadang dia tanya pasal
bentuk graf tu macam mana kan. Jadi itu je soalan dia. Sebab tu saya cakap awak kena faham yang basic. Bila awak faham yang basic, awak boleh buat lah. Okay, kalau soalan-soalan susah tu tak apa. Yang tu saya rasa awak redha pun tak apalah. Yang mana yang tahu buat tu okey. Yang mana tak tahu buat tu at least ada yang basic lah. Okay. Jadi ini dia punya jawapan. Tak ada pembanyak-banyak apa aku kata jalan kerja semua. Tajuk ni okey lah, sederhana juga . Alright, so kita tengok pada soalan yang seterusnya. Kita tengok pada soalan B. Okey, soalan B ni dia suruh kita tentukan sama ada graf A1 dan graf A1 atau graf A2 ialah graf mudah. Dia suruh tentukan mana satu graf mudah. Jadi kita bagi tahulah graf mudah ni. Okey, graf mudah ni maksud dia tak ada bulatan. Okey, graf mudah ni maksudnya apa? Graf mudah ialah graf biasa. Graf mudah ialah graf biasa. Dan kalau graf bukan mudah, graf bukan mudah, graf bukan mudah, dia terbaliklah. Graf bukan mudah ni maksudnya dia ada gelung, dia ada berbilang tepi. Maksudnya kalau kita tengok kat sini gambar ni, graf yang kedua ni simple sangat. Simple sangat sebab dia gunakan straight line sahaja. Dia guna straight line sahaja, tak ada pun bentuk bulatan, tak ada pun bentuk bujur. Jadi ini kita anggap dia sebagai graf mudah. Sebabnya simple. Kan? Tapi berdasarkan gambar yang pertama, graf yang ni ada gelung. Nampak? Ada gelung. Graf ni juga ada berbilang tepi yang double macam bentuk oval ataupun bentuk bujur ni, kita panggil dia sebagai berbilang tepi. Maksudnya dekat bucu F dengan D ni ada dua rangkaian. Itu yang kita kata berbilang. Double double. Jadi sebabkan tu kita anggap dia sebagai graf bukan mudah. Graf bukan mudah lah, dia bukanlah, kita just letakkan bukan. Itulah. Cumanya soalan ni dia tak suruh kita buat dua ayat Dia tak suruh kita buat dua ayat, dia just suruh kita tentukan mana satu yang graf mudah. Lepas tu bagi sebab. Bagi sebab lah. Jadi bagi satu ayat je. So macam mana kita nak huraikan? Kita bagi tahu je jawapan kita bebas. Graf A2 ialah graf mudah. Kita bagi tahu jawapan kita, graf A2 ialah graf mudah kerana ataupun apa? Awak bagi tahulah. Apa ni sebab dia kenapa awak bagi tahu sebab dia kerana graf itu tidak ada gelung atau berbilang tepi maksudnya graf tu simple lah. Jadi kita huraikan simple-simple macam ni dapatlah 3 markah. Graf A2 ialah graf mudah kerana graf itu tidak ada gelung atau berbilang tepi. Jadi ini cara kita jawab soalan. Buat satu ayat cukup. Jadi kalau nak bandingkan dengan jawapan skema jawapan tu, kalau awak lihat kat sini dia cakap dia buat dua-dua sekali. Ni awak boleh gabungkan ayat dan awak boleh bagi tahulah kenapa, apa sebab dia. Awak bagi tahu apa sebab dia. Just macam inilah. Graf A2 ialah graf mudah kerana graf itu tidak ada gelung atau berbilang tepi. Lepas tu awak bagi tahulah manakala graf A1 bukan graf mudah terpulang. Ini saya guna warna lain lah. Manakala graf A1 bukan graf mudah. Dia ada dua jawapan Sama ada awak nak buat yang jawapan biru boleh. Lepas tu awak nak buat satu jawapan yang panjang macam ni pun boleh. Tapi ingat
Dia tanya, dia suruh tentukan je graf mudah ni. Itu sahaja. Okay. So, kita bagi tahu sebab lah kenapa graf A1 bukan graf mudah, kerana graf ini mempunyai, terbalikkan sahaja ayat tu, mempunyai gelung dan berbilang tepi. Mana-mana jawapan lah. Sebab jawapan ni, huraikan ni jangan ikut sangat skema tau, sebab huraikan ni adalah bergantung kepada jawapan kita. Dan jawapan kita tu mestilah kaitkan dengan gambar, kaitkan dengan gambar sahaja. Jadi apa-apa ayat diterima. Yang penting tak lari daripada apa yang soalan tu tanya. Soalan tu tanya awak kena kaitkan dengan gambar lah, janganlah awak fikir luar kotak. Jangan fikir luar kotak, jangan fikir kebat sangat. Soalan ni bukan kebat, soalan ni biasa sahaja. Direct question sahaja. So, cara jawab tu bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey, ni adalah soalan yang pertama. Jadi hari ni kita belajar macam mana? Kita belajar menentukan graf, iaitu graf mudah dan graf bukan mudah. Jadi saya harap awak faham. Kalau graf mudah ni maksudnya graf dia graf yang simple ataupun graf biasa. Manakala kalau graf bukan mudah, dia ada gelung dan dia juga sama ada dia ada gelung ataupun dia ada berbilang tepi ataupun dia ada dua-duanya sekali. Jadi ini bukan graf mudah lah, tu syarat dia. Okey, kemudian kalau kita lihat kat sini, cara nak kira darjah pun awak kena tengok dulu bucu. Bila kita rujuk bucu dulu, baru kita boleh kira berapa darjah. Ini cara pertama lah untuk kita kira berapakah darjah dia. Kadang-kadang ada soalan tu dia tanya jumlah darjah. Jadi awak kena kira total lah. A campur B campur C campur D campur E campur F. Yang tu soalan lain. Nanti kita akan tengok macam mana. Ni dia tanya satu-satu. So kalau dia tanya satu-satu tu senang lah nak kira kan. Okay. So itu berkenaan dengan soalan 1. Saya harap semua faham. So kita tengok pada soalan yang seterusnya. Okay. Ni adalah soalan yang kedua. Kita lihat kat sini, kita ada ni soalan dia ada satu gambar sahaja, jadi tak perlu pening-pening. Okey, soalan A. Senaraikan bucu yang terkandung di dalam graf. Cuba senaraikan kat Google Meet. Saya nak tengok. Chat dekat ruangan chat tu. Okey, dia suruh senaraikan bukan tanya bilangan. Jadi kita kena senaraikan. Kita ada A, B, C, D, E, F. Hati-hati tahu soalan tu. Sebab ada soalan dia tanya nyatakan bilangan bucu.
Ada soalan tanya, senaraikan. Okey, senaraikan tu kena salin lah. Kena buat dalam bentuk tata tanda set macam ni. Dan kita senaraikan. A, B, C, D, E dan F. Dan itu sahaja jawapan dia. Kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah. Tapi kalau boleh, senaraikanlah dalam bentuk macam ni. Sebabnya bucu tu kita kena buat V sama dengan dalam ni adalah bucu-bucu dia lah. So kena cantikkan bentuk jawapan kita. Kalau terbuat A, B, C, D, E, F sahaja pun betul. Tapi seeloknya kalau kita buat V sama dengan apa. Sebab kita menunjukkan yang kita faham. V ni adalah bucu. Okey. Dan itu berkenaan dengan bucu daripada gambar. Kita ada A, kita ada B, C, D dan E, F. Ada 6. Okey, next. Senaraikan. Sama juga senaraikan. Bukan nyatakan tapi senaraikan. Tepi itu maksudnya bilangan rangkaian. Okey, bilangan rangkaian graf itu. So kalau kita lihatlah, kita kena baca dia start dengan bucu A dulu Kita start dengan bucu A. Macam mana nak baca bucu A ni? Okey, kita tengok dekat A ni saya bulatkan A ni. Okey, kita tengok rangkaian yang pertama. A pergi kepada B. Okey, A pergi kepada B. So saya tulis macam mana? Saya tuliskan E sebagai H. H tu dalam bahasa Inggeris H dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia adalah tepi. Okey, tepi. Kita gunakan H. Okey, H. So kita gunakan simbol E lah. E sama dengan tulislah AB. AB tu maksudnya rangkaian nama rangkaian ni nama rangkaian ni adalah AB. A pergi kepada B ke, tak kisahlah B pergi kepada A ke, yang penting nama rangkaian tu. Ni kita tulis sebagai AB A, itulah A, B. A, B macam ni lah. Dia ada koordinat dia macam bentuk koordinat sikit. A, B. Macam tu. Lepas tu kita tengok lagi. Rangkaian yang seterusnya kita ada A kepada C. Okey, kita tengok rangkaian je macam kita kira darjah kan. Sama je cara dia, cumanya kita nak nama dia sahaja. Nama rangkaian. So A pergi kepada C ni kita tuliskan sebagai A, C. Jadi kita tuliskan kat sini A, C. Tak ikut urutan pun tak apa sebabkan kita nak jawapan je yang betul. Dia nak jawapan je, urutan tak apa tak kisah. Okay, next. Kita tengok kat sini, macam mana nak baca dekat sini? A, D ataupun AE. Macam mana nak baca? Dia tak boleh baca AE sebab AE tu dah melangkaui D. Tak boleh salah. Bacaan dia, kita baca A sampai jumpa pada bucu yang seterusnya sahaja. Kalau dia dah terjumpa D, janganlah sambung lagi, berhenti je lah kan. Jangan sambung lagi, biarkan. So maksudnya rangkaian dia adalah A, D. Okey, A, D. Jadi kita tulis kat sini A, D. Macam ni. Jadi saya warnakan siap-siap tu maksudnya yang mana kita dah tulis, jangan tulis lagi. Hanya tulis sekali sahaja. Last kali kita tengok A kepada F. Okey, A kepada F. So kita tulis kat sini AF. So baru ada 4 Baru ada 4. Dan kita seterusnya kita tengok pula bucu siapa yang kita nak guna. Tadi bucu A kan. Bucu A dah habis, gunalah bucu B pula. Tu maksud saya. Kita ikut urutan pada bucu supaya senang nak kira. Tapi ingat, jawapan ni tak ikut urutan pun tak apa. Tapi kalau cara kita buat ni, cara kita cari jawapan ni, kena ikut urutan lah sebabnya dia akan memudahkan pelajar. Okey, memudahkan pelajar nak kira macam mana nak tahu berapa banyak tepi dia tu. Jadi saya pun buatlah kaedah macam ni. So saya baca dulu A sampai habis, baru kita baca yang seterusnya iaitu B. Okey, sekarang kita guna warna lain sebab nak kasih awak semua nampak kan. Okey, B pergi kepada C.
Okey, B pergi kepada C, kita akan baca sebagai BC. Okey, kita akan baca sebagai BC. Ingat, yang kita dah salin tu tak boleh tulis lagi. Dia tulis sekali sahaja. Okey, lepas BC kita ada BD. Okey, kita ada BD. Ini untuk rangkaian bagi bucu B. Yang adalah yang kita boleh salin. Jadi kita tulis kat sini B, D. Okey, next. Kita ada rangkaian C. Sorry, kita ada A dah settle. B dah settle. C dah tak boleh dah sebab dia dah guna kan. C dia dah gunakan daripada A dengan B. So tak boleh guna lagi dah. Maksudnya dia hanya guna sekali sahaja. Tak boleh guna lagi lah. Kemudian D. Ada lagi tak kosong? Ada kosong Ada DE dengan DF. Jadi DE, DF. Jadi kita pun tulis kat sini DE, D, E, D, F. Macam ni. Dan akhir sekali tutup lah. Tutup tu maksudnya penamat. Penamat daripada bilangan yang kita dah senaraikan. So ada berapa total tepi kat sini? Tepi ni ada berapa banyak? Kita baca, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 tepi mesti dapat 8. Tak boleh dapat sikit. So ingat, bila soalan ni kata senaraikan, kita kena senaraikan dalam bentuk yang macam ni. Baru nampak kemas. Okey, baru nampak kemas. Itulah cara basicnya kita kira bilangan tepi. Tapi untuk graf mudah nanti kita akan belajar lagi sikit lah. Macam mana nak kira bilangan tepi untuk graf yang macam ada gelung ke, macam ada berbilang tepi ke kan. Nanti kita akan belajar lah. Tengok pada soalan yang nantilah. Okey. Sekejap saya nak tengok soalan lain. Oh, dia tak ada tanya lah pasal bilangan tepi lain. Tak apalah. Yang tu saya rasa saya tak dapat ajar kot. Sebab tak ada dalam soalan. Tapi kalau nak tanya saya pun boleh. Nanti saya akan bagi satu contoh lain lah. Okay, so ini dia punya jawapan E, dia punya jawapan dia AB, AC, AD, AF, BC, BD, DE dan DF. Okey, itu cara bacaan dia. Jadi bolehlah saya padam balik gambar ni sebabnya dah ni sangat kan. So kita dah bersihkan macam ni, settle. Okay, next. Nyatakan darjah bagi setiap bucu. Yang ni kita kena nyatakan darjah untuk semua bucu yang ada. Kita kena nyatakan darjah pada A, B, C, D, E dan F. Jadi kita senaraikan dululah. A apa, berapa banyak, B berapa, C berapa, D, E dan F. Jadi ada sepatutnya kat sini ada 6 markah lah. Okey, sepatutnya setiap satu ni 6 markah. Setiap satu tu 1 markah. Okey. Jadi ada 6 markah, banyak kat sini jangan tertinggal. 6, 7, 8 dan 9. Okey. So kita baca kat sini. Okey, untuk soalan ni pula. So A ada berapa? Okey. A ada 4 Okay, good. So A ada 4. Okay, next B. B ada 3 1. Tadi kan kita buat A tu kan ada 4, sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3 dan 4. Kemudian B kat sini, sini dan sini.
So ada 3 lah untuk B . Okay, untuk C ada 2. C kat sini dan C dekat sini lah. So dia ada 2 . Senang sangat. Okay, untuk D, bucu D pula ada 4 sebab kita tengok pun dah tahu ada 4 garisan. Dia tengok garis dia dah tahulah memang jawapan dia sebab ni graf mudah, simple sahaja. So jawapan dia 4. Untuk E ada 1. Okay, E ada 1 kat sini. Oops, sini. Dan F ada 2. Okay, F ada 2. Ni 1 F, satu lagi F. Okay, so kita dapatlah macam ni nilai dia. 4, 3, 2, 4, 1, 2. Okay, senang je kan? Soalan A, B, C dan soalan A, B, C tadi tu kan? Boleh je kalau soalan macam ni keluar, boleh jawab. Cumanya nanti ini yang basic lah. Okay, basic macam ni jangan tinggal . Jangan tinggal. Biasa soalan yang susah tu macam soalan yang nombor pattern-pattern macam soalan nombor ni, soalan nombor 3, 4 ni macam ni boleh tahan lah, sedang-sedang kan? Sebab benda ni kena ada pemikiran yang kreatif. Awak kena kira macam mana awak nak lukis rangkaian tu. Itu memang melibatkan kreativiti masing-masing. Tapi kalau soalan macam ni, tak perlu lukis pun. Kita just nyatakan sahaja daripada gambar. Jadi senang sangat. Okay, next. Soalan D. Tentukan sama ada graf itu ialah graf mudah. Adakah graf ni adalah graf mudah? Ya, okay, good . Betul. Kalau buat jumlah DV sama dengan 2i terus boleh. Okey, itu kalau dia tanya pasal jumlah darjah. Contohnya ada satu soalan yang dia tanya hitung bilangan jumlah darjah . Hitung jumlah darjah. Contohnya hitung jumlah darjah. Jumlah darjah tu maksudnya kita kena total semua ni . Kita kena campurkan semua ni. Itu contoh. Contohnya kalau kita total 4 campur 3 campur 2. Okey, 4 campur 3 7 7 campur 2 9. 9 campur 4 13. 13 campur 1 14. 14 campur 2 ialah 16. Okey, so kalau total apa ni? Darjah DV tu maksudnya darjah total darjah adalah 16. Sebab kita tambahkanlah 4 3 2 4 1 2. Ada juga total DV ni boleh dikira sebagai bilangan tepi darab dengan 2. Bilangan tepi ni kita ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Bilangan tepi tu adalah 8 dan kita pun darabkan dengan 2 dapatlah 16. Itulah cara kita nak kira darjah. Jumlah maksudnya jumlah tu semua darjah. Semua darjah dalam satu graf. Ini awak kena faham apa konsep tepi dengan darjah. Apa hubung kait antara bilangan darjah dengan bilangan tepi. Jadi hati-hati bila soalan tu tanya hitung bilangan darjah, kena nyatakanlah bilangan darjah tu awak kena campurkan semua, cari satu-satu. Kalau tak nak cari tak apa, kira dulu tepi ni ada berapa, baru kali ganda dengan 2 lah. Okey. Kalau malas sangatlah nak kira satu-satu kan. Boleh je kalau kita kira bilangan tepi ni lepas tu darab dengan 2. Ada 2 kaedah lah maksudnya. Okey. Jadi senang je soalan hitung jumlah darjah. Perlu tak buat simbol macam ni? Kalau seeloknya buatlah. Kalau tak reti tak payahlah buat. Cuma yang kalau boleh buat kasih nampak pro sikit. Okey, untuk D tadi pelajar cakap ya . Okey, ya. Jadi kita nyatakanlah sikit.
Ya, kerana graf ini tidak mempunyai gelung. Okey, tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Maksudnya graf mudah tu adalah graf yang tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Dia adalah graf yang paling simple. Jadi senang je soalan ni. Ikut ayat sendiri ayat saya ni just contoh saja. Jadi buatlah ayat sendiri yang lebih kurang macam ni lah. Okey. So itu sahaja berkenaan dengan yang saya nak ajar lah. Sebab kita ada lagi 2 soalan dan kalau saya ajar terus pada sesi 2 untuk soalan 3, minggu depan tinggal sesi soalan 4 je kan. So saya tak apalah, saya rasa minggu depan saya terus habiskan soalan 3 dengan 4. So saya rasa saya buat satu sesi je kot minggu ni. Okey, saya harap awak dapat fahamkan apa yang kita belajar hari ni. Yang hari ni adalah basic dia sahaja. Okey, kita belajar basic dia sahaja, mengenal pasti. Okey, mengenal pasti bucu-bucu yang ada dalam gambar, bilangan tepi, okey, mengenal pasti macam mana nak kira bucu, macam mana nak kira darjah dan macam mana kita nak kira macam mana kita nak baca bilangan tepi tu macam mana nak senaraikan. Kemudian kita juga dah belajar macam mana nak tentukan graf ni graf mudah ataupun tak. So graf ni kalau dia graf biasa simple, graf mudah lah. Kalau bukan, bukanlah. Okay, graf bukan mudah. Macam ni kan. Ada gelung, ada berbilang tepi, so dia bukanlah. Jadi senang je pelajaran hari ni. Okay, jadi itu saja. Sekejap saya nak betulkan balik page ni. Sekejap Jangan lupa ambil kediran. Sekejap Minggu ni minggu yang ke-19. Untuk tajuk rangkaian dalam teori graf lah. Okey. Untuk kehadiran. Okey, pelajar boleh ambil dekat sini. Okey, saya dah letakkan link dekat Google Chat. Nanti awak just isikan kehadiran sahaja. Okey, itu sajalah. Tak ada latihan. Siapkan latihan yang mana yang sebelum ni. Itu saja daripada saya. Sekian saja daripada minggu ni. Jumpa lagi pada saya tak sure minggu depan ada ke tak sebab saya exam minggu depan hari Jumaat tu saya dah kena gerak ke Perak. Jadi kalau saya tak available mungkin saya akan tangguh kelas lah. So harapnya pelajar semua dapat peka dengan apa yang korang semua dah belajar daripada awal minggu sampailah sekarang. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.